Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mastanna bi sunnati ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara yang menyempurnakan puasa, dan mendapat pahala yang istimewa puasa, ada tiga perkara. Ya. Yang pertamanya ialah menjauhi maksiat. Yang keduanya sentiasa berzikir ketika berpuasa. Yang ketiga, ketika berbuka, menjauhi daripada memakan makanan syubhah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu apabila berpuasa, puasa yang benar-benar bukan saja tidak makan, tidak minum, tetapi puasa yang benar-benar baik ialah dia menjaga anggotanya daripada melakukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh menjaga anggotanya daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dosa ini didatang melalui anggota: mata, mulut, telinga, kaki, dan 7 anggota ini. Sebab tu kalau benar-benar berpuasa dan menjaga maksiat ini, ya Allah, berapa besar pahala yang diperolehi, Allah yang Maha mengetahui. Baik, cuma saya nak fokuskan di sini, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan Rasulullah, "Ya Rasulullah, apabila orang itu berpuasa, selain daripada melakukan maksiat ini, apa lagi amalan yang boleh menyempurnakan puasanya? Apa dia amalan yang menyempurnakan puasa dan menyebabkan puasanya menjadi istimewa?" Maka Nabi SAW menyatakan, dia berpuasa dan mulutnya tidak putus untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak putus untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ni makna apa zikir? Zikir maknanya ialah menyebut kalimat yang ada nama Allah. Menyebut kalimat yang ada nama Allah. Contoh macam Subhanallah, ada nama Allah. Alhamdulillah, ada nama Allah. Allahu Akbar, ada nama Allah. Sebab itu kalau orang itu berzikir, berpuasa mungkin 13 jam, contohnya, maka dia tak putus berzikir kepada Allah, sama dalam mulutnya ataupun hatinya. Masya Allah, istimewanya puasanya. Dan pentingnya berzikir ketika puasa ini, sebab cuba tengok dalam Al-Quran, Allah menyebut macam mana orang melakukan ibadat haji. Orang ibadat haji, permulaan ibadah haji berkumpul di Padang Arafah. Di Padang Arafah ini mereka diampun dosa oleh Allah. Diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mereka nak memulakan selepas di Arafah ke Muzdalifah, ke Mina untuk melontar dan tawaf, Allah memerintahkan supaya beristighfar. Sebagaimana firman Allah. Allah menyebut, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Apabila memulakan langkah untuk meneruskan melaksanakan haji, maka Allah mengatakan istighfar. Sedangkan sudah diampunkan tadi. Apa rahsianya? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, antara rahsianya, sebab kadang-kadang kita bila buat taat kepada Allah, kita dah nak jaga supaya tak buat maksiat, tapi kadang-kadang ada juga maksiat yang dilakukan. Sebelum ada maksiat yang dilakukan,
pahala dengan sebab taat yang dibuat itu mungkin akan berlubang sana, berlubang situ. Maka bila istighfar atau menyebut nama Allah, dia akan menampal balik lubang-lubang tersebut. Itu rahsianya. Sebab itu jangan lupa sahabat-sahabat semua, apabila kita berpuasa, sebaiknya mulut kita jangan luput daripada beristighfar ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat anugerah Ramadan yang sangat istimewa ini. Dan tak cukup lagi, ada lagi yang lebih istimewa, yang lebih baik, tambahan lagi ialah kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan melihat kepada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sangat menjagai apabila makan ataupun waktu berbuka ke, pastikan Nabi mengajarkan umat supaya jaga tidak makan yang haram, jauhi syubhah, dan jauhi apa? Syubhah. Dan kalau Nabi lebih lagi. Nabi bukan saja syubhah. Kalau ada sahabat hadiahkan Nabi, contoh macam hadiah sedekahkan kurma. Salman Al-Farisi pernah mensedekahkan kurma pada Nabi. Nabi tanya, ya Salman, ini kurma ini apa yang Salman? Salman kata, sedekah untuk Rasulullah. Nabi kata, saya tak makan. Kami tak makan sedekah. Cuma kita umat, kalau kita boleh menjaga tak makan yang haram, tambah satu lagi, menjauhi yang syubhah. Allahu Akbar. Alangkah bagusnya. Baik. Apa makna syubhah? Kalau makanan syubhah ini ataupun yang syubhah ini maknanya kesamaran. Kesamaran maknanya apa? Tak confirm, tak pasti. Ada campur halal ke haram. Tak confirm. Bila tak confirm, walaupun hukum dalam fiqh menyebut, sama ada kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, sama ada makruh ataupun khilaful aula. Tapi Nabi menyebut, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga syubhat, maka dia telah menjaga kesempurnaan agamanya dan dia telah menjaga maruah agamanya. Baik tuan-tuan, kalau makanan syubhat, apa maksud makanan syubhat? Setengah ulama menyebut, antaranya yang disebut oleh fatwa negara Mesir dan beberapa buah negara lain lagi, di antara makanan syubhat ialah makanan buatan orang bukan Islam. Makanan buatan orang bukan Islam. Allahu Akbar. Sebab itu, yang ini kalau mungkinlah untuk permulaan, kalau kita nak hindari semuanya, mungkin agak sukar. Tapi mungkin kita boleh buat berdikit-dikit, sedikit-sedikit. Sebab tu bila kita nak makan, nak beli makanan, kita pastikan makanan ini benar orang Islam yang menguruskan, yang membuatnya. Bukan senang tau. Sebab itu saya sebut di sini macam kalau biskut, contoh biskut kalau biskut raya mungkinlah tak ada masalah, orang Islam yang buat, ramai yang buat. Tapi kalau macam biskut lain, contoh saya sebut orang Islam yang buat. Nampak tak tuan-tuan? Jadi maknanya sebab itu, dan banyak lagi makanan. Cumanya sebab tu bila kita nak beli makanan untuk berbuka, kena pastikan benar-benar makanan yang orang Islam buat tahu, supaya bersih dan supaya kita dapat bila makanan yang sempurna, yang baik macam ini, kita akan dapat merasai dan kita lebih selamat dari segi agama. Saya nak cerita satu pengalaman. Pengalaman ada seorang tok guru yang pernah saya ketemui. Cerita pengalamannya macam mana dia menjaga makanan. Dia sebut, dia kata, pernah satu ketika saya bermimpi, dia kata. Bermimpi bertemu seorang tok guru dalam mimpi. Dan tok guru tu memberi nasihat kepada dia, Haji, kalau anak rasa nikmat buat ibadat, rasa nikmat buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata jauhi makanan syubhah. Maka dia cuba mengamalkan. Sebenarnya Nabi dah sebut dah, para ulama pun dah sebut dah, malah salafus salih mereka meletakkan
menjadikan makanan syubhat ini dia satu kategori saja, kita nak perhati macam makanan haram juga. Baik, maka dia cuba amalkan. Kalau biasa dia pergi ke kedai, dia order mi apa ke, tapi dia tengok ada mi chop orang bukan Islam yang buat, maka dia batal. Di situ pengalaman dia. Kemudian dia beli betul-betul makanan orang Islam saja. Dia kata apa, ya Allah Ustaz, mula-mulanya susahnya rasanya, rasa macam terpenjara rasanya. Tapi lepas pada itu dia mula rasa nikmat buat ibadat. Dan dia pernah kata, saya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah beberapa kali selepas daripada menjaga makanan sebegini. Dia kata 3 kali jumpa Nabi, kemudian jumpa dengan para awliya ilah dalam mimpi dan seumpamanya. Dan lebih penting dia kata apa? Sedap sangat, berzikir pun sedap sangat, rasa nikmat buat ibadat dan seumpamanya. Wallahu alam lah. Sebab tu sidang pendengar sekalian, cuba kita renung balik. Cukuplah di peringkat awal ini kita cuba apa dia, bila kita nak beli makanan apa-apa, kita pastikan makanan ini benar-benar milik orang Islam yang menguruskan, yang membuatnya, supaya apa dia, insya-Allah kita akan dapat rahsianya. Tapi kalau apa dia, mungkin tak boleh buat keseluruhan 100%, tapi tak apa, kita cuba buat dulu berperingkat-peringkat. Lama-lama kita akan dapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, semoga Allah memberi kebaikan kepada saya dan kepada semua sahabat-sahabat semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.